17 Disember, Buletin 1.30, anda bersama saya, Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama tengah hari ini, kanak-kanak perempuan 4 tahun terkorban dalam kebakaran. Juga kerajaan hilang hasil KDNK sebanyak 47 bilion ringgit tahun lalu akibat rasuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun maut dalam kebakaran di bilik tidur sebuah banglo di Seksyen 12 Shah Alam, Selangor malam tadi. Mangsa Daniel Humaira Muhammad Syafiee meninggal dunia ketika dirawat di Hospital Shah Alam. Bapanya Muhammad Syafiee Muhammad Saleh melecur di bahagian kepala, badan serta tangan. Manakala adik lelaki mangsa Iman Haider Muhammad Syafiee berusia setahun melecur di bahagian tangan, kaki serta sebahagian kepala. Ibu mangsa Yus Maliza Muhammad Yusof 31 bagaimanapun tidak mengalami kecederaan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Seksyen 15 Shah Alam Azmil Kamruddin berkata pihaknya menerima panggilan kira-kira 9.17 malam sebelum tiba di tempat kejadian 10 minit selepas itu. Kesemua mangsa dikejarkan ke Hospital Shah Alam, namun kanak-kanak perempuan itu disahkan meninggal dunia ketika dirawat di hospital berkenaan. Punca kebakaran masih disiasat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima laporan dakwaan rasuah terhadap Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ketika pemilihan parti itu Julai lalu. Laporan itu dikemukakan oleh seorang anggota UMNO bergelar Datuk Seri Jumaat lalu di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Menurut Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Seri Azam Baki, siasatan akan dibuat sama ada wujud unsur rasuah dan tindakan akan diambil secepat mungkin. Laporan itu mendakwa Datuk Seri Ahmad Zahid menyogok ahli parlimen bagi memenangi jawatan Presiden UMNO sewaktu pemilihan parti. Ia turut menyatakan mempunyai nama-nama saksi terlibat termasuk bukti seperti gambar dan dokumen. Menurut sumber, laporan itu menyatakan seorang pemimpin UMNO Sabah mendakwa dia menerima wang untuk diagihkan kepada pengundi di bahagian UMNO Sabah bertujuan meraih undi untuk Datuk Seri Ahmad Zahid. Kerajaan terpaksa menanggung kehilangan hasil keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 47 bilion ringgit tahun lalu akibat rasuah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, ia berdasarkan laporan Transparency International Malaysia yang mendedahkan negara hilang 4% daripada KDNK setiap tahun sejak 2013. What can we do with 47 billion? It is more than what we spend on education, and it is almost double the amount spent on healthcare in 2017. Imagine what we could have done, or we could do if we had access to these funds. If they were spent on improving our pothole roads, easing congestion in our public hospitals, or providing scholarships for the deserving to advance their corrupt practices unattractive to those tempted, to advance their education. Katanya perbuatan rasuah tidak hanya berlaku di peringkat tertinggi kerajaan, malah ia turut berlaku dalam sektor swasta. Menurut laporan audit PricewaterhouseCoopers, aktiviti rasuah bagi golongan itu meningkat dari 19% pada tahun 2014 kepada 30% pada tahun 2016. Inisiatif anti rasuah sedang dirancang menerusi Pelan Anti Rasuah Nasional yang dijadual dilancar Januari depan. Pelan 5 tahun itu bertujuan menetapkan sasaran dan inisiatif yang holistik serta praktikal bagi menangani rasuah di negara ini bagi tempoh 2019-2023. Persatuan Penduduk Taman Tun Dr. Ismail menggesa SPRM mempercepatkan siasatan ke atas projek perumahan mewah di Taman Rimba Kiara Ibu Negara. Jurucakap Persatuan Penduduk TTDI, Karuddin Rahim berkata, 4 laporan SPRM telah dibuat berhubung projek perumahan berkenaan yang didakwa memiliki unsur rasuah. Considering that there have been multiple reports
lodged over the same matter and that there have been no updates as yet from MACC, TTDI-RA wishes to publicly request the MACC to, number one, provide updates to the public on the status of its investigation into the Taman Rimba Kiara development. Secondly, take all effort to expedite the investigation into the Taman Rimba Kiara development. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pusat Komuniti Taman Tun Dr. Ismail TTDI Ibu Negara. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Penduduk TTDI Abdul Hafiz Abu Bakar berkata pihaknya sedia bekerjasama dengan SPRM bagi membantu siasatan. Jelasnya ini kerana pihaknya akan berusaha sedaya upaya untuk mempertahankan taman awam tersebut agar ia dapat mengekalkan keindahan faunanya. It is a public park. It is meant for the public. You just don't take away a public park and build condominiums. Yeah? And we have been maintaining this course from day one. Yeah? To maintain that place as a public park, it should be a public park, should be retained as a public park, and number two, to continue to build the housing for the long-house settlers. Katanya pihak berkuasa tidak seharusnya mengambil hak kemudahan awam untuk dijadikan kawasan komersial. Projek pembangunan di Taman Rimba Kiara menimbulkan kontroversi sejak 2016 apabila pihak pemaju ingin membangunkan kondominium mewah tetapi dibantah oleh penduduk rumah panjang serta penduduk TTDI. Seramai 11 beranak daripada satu keluarga melalui detik cemas apabila rumah mereka ditimpa tanah runtuh. Mujur hanya bahagian dapur yang ranap. Kejadian berlaku kira-kira jam 7.45 malam tadi di Taman Air Keruh Haig, Melaka. Pemilik rumah Muhammad Hilmi Salban berkata ketika kejadian, dia dan seluruh keluarga berada di dalam rumah berkenaan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan satu bunyi dentuman kuat. Selepas diperiksa, baru mereka sedar yang dapur rumah mereka sudah pun ranap. Kejadian itu adalah yang pertama berlaku sejak mereka mendiami rumah terbabit hampir 30 tahun lalu. Masa tu cuaca okey, cuma tiba-tiba hujan turun dengan lebat dan sangat lebat. Kemudian mungkin hujan yang sangat lebat tu buat tembok tak dapat tampung air dan rumah ni pun dah lama, dah 40 tahun kan. Jadi struktur pun dah tak kuat lah. Kita punya bahagian dapur saya memang completely total lost. Kemudian tembok-tembok ni pun memang dah memang rosak teruk lah dan mengakibatkan mungkin bahaya kepada rumah atas lah kalau berlaku runtuhan lagi. Kejadian dipercayai berpunca akibat struktur tanah di belakang rumah mereka runtuh. Ekoran kejadian itu, Muhammad Hilmi kerugian lebih RM50,000. Begitupun beliau tetap bersyukur tiada sebarang kecederaan dialami ahli keluarganya dalam kejadian berkenaan. Sementara itu, Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTH Mahani Masban ketika ditemui di tempat kejadian berkata pihaknya telah membuat pemeriksaan struktur tanah yang turut melibatkan 7 rumah berhampiran. Katanya kejadian berpunca daripada pengubahsuaian rumah tanpa kelulusan sekaligus menyebabkan struktur tanah semakin mendap. Keadaan yang mungkin lebih teruk tu memang adalah sebab kita lihat ada aliran air di situ yang mana berpunca juga daripada pembaikan ataupun penambahan struktur bangunan yang tidak sempurna yang mana telah berlangsung dan telah berlaku 30 tahun lepas yang mana agak sukar kalau kita nak perbaiki dalam masa yang singkat. Ini adalah yang blok corner tapi bahagian atas. Ini pula perkembangan banjir. Hujan lebat tanpa henti sejak awal pagi tadi menyebabkan bandar Kuala Terengganu dilanda banjir kilat. Turut terkesan daerah Kuala Nerus. Banjir berlaku kira-kira jam 5 pagi tadi antara kawasan yang terjejas Jalan Sultan Umar, Jalan Kamarudin, Jalan Terkukur dan Jalan Kuala Ibai di hadapan Sekolah Kebangsaan SK Kuala Ibai. Sistem peparitan yang tidak teratur dan masalah longkang tersumbat antara punca banjir menjadi semakin buruk. Di setengah jalan berkenaan, air naik sehingga setengah meter. Beberapa buah rumah khususnya di kampung Kuala Ibai, Cundering dan Tok Molor terjejas. Sementara itu di Pusu 3, Kuala Nerus, kawasan perumahan turut ditakungi air. Tiada pemindahan mangsa banjir direkodkan setakat ini.
Kira-kira 21,532 orang kehilangan pekerjaan di seluruh negara dari 1 Januari hingga 7 Disember tahun ini. Sejumlah besar daripada 7,755 pekerja yang kehilangan kerja dari 3 kategori profesion teratas yang bergaji tinggi. Ia termasuk pengurus profesional dan juruteknik dan profesional bersekutu yang memerlukan diploma dan ijazah untuk kelayakan diterima bekerja. Lawyer, I want to be a lawyer only line tera macam mana? If you make adjustment, more or less the income is more or less give and take is the same. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan. Katanya peluang pekerjaan dalam ketiga-tiga kategori itu terhad dan mereka juga perlu bersaing dengan graduan baru. Kira-kira separuh daripada mereka yang kehilangan pekerjaan adalah dari Lembah Kelang. Perubahan dalam industri dan kadar pasaran pekerjaan yang pesat antara penyumbang utama kehilangan pekerjaan. Bertemu kembali. Hasil kajian mekanisme bagi mencapai matlamat pengurangan kadar dan pemansuhan tol lebuhraya di negara ini akan dibentang kepada Kabinet Mei tahun depan. Dewan Negara diberitahu kajian mekanisme itu akan dilaksanakan jururunding audit bebas bertauliah yang akan dilantik Januari depan. Jemaah Menteri pada 31 Oktober 2018 yang lalu setelah menimbangkan hala 7 industri lebuh raya bertol di negara ini telah bersetuju memutuskan supaya Kementerian Kerja Raya diberikan tempoh masa 6 bulan untuk mengemukakan cadangan mekanisme terbaik untuk mencapai matlamat. Beliau menjawab soalan Senator Muhammad Imran Abdul Hamid mengenai bila Manifesto Pakatan Harapan mengenai penghapusan kutipan tol akan dilaksanakan pada sidang Dewan Negara. Ketika ini, Lembaga Lebuhraya Malaysia sedang dalam proses melantik jururunding bagi merangka hala 7 lebuhraya bertol di negara ini. Kementerian Kerja Raya juga serius untuk mengkaji pengurangan kadar dan pemansuhan tol supaya ia dapat dilaksanakan apabila kedudukan keuangan kerajaan kembali stabil dan mengizinkan. Dewan Negara turut dimaklumkan kerajaan menyasarkan untuk menaik taraf semua perkhidmatan pengguna Streamix kepada Unify melalui Telekom Malaysia TM menjelang Mac tahun depan. Perkhidmatan berkenaan sedang dinaik taraf secara berperingkat dengan syarat pengguna berada dalam kawasan yang mempunyai capaian Unify. Beliau menjawab soalan Senator Ismail Ibrahim mengenai langkah kerajaan menangani masalah gangguan Streamix serta mengimbangi kos yang tinggi oleh pelanggan Streamix berbanding kapasiti langganan data bagi pengguna luar bandar di Dewan Negara. Beralih ke retik niaga, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB menjalin kerjasama strategik dengan Petronas dalam menerusi program transformasi industri pembinaan CITP bagi memacu kecemerlangan sektor pembinaan dalam bidang minyak dan gas. Kerjasama itu menumpukan 5 skop utama termasuk perjanjian korporat, amalan memperolehan terbaik, pembangunan teknologi, jaminan bahan dan kualiti serta pembangunan kontraktor dan pekerja pembinaan. Want to take the best practices and try to suit and adopt it to the normal construction industry standard so that we balance in terms of safety requirements and the cost implication as a result of it. Terdahulu berlangsung majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara CIDB dan Petronas. Jalinan itu juga akan membantu meningkatkan penerapan teknologi moden dan amalan bersesuaian dalam sektor pembinaan bidang minyak dan gas. Kerjasama itu juga membolehkan Petronas menetapkan piawaian keselamatan lebih tegas ke atas pemain industri lain bagi memastikan syarikat tempatan mampu setanding di peringkat global. Susulan beberapa laporan portal yang mendakwa perbankan dalam talian CIMB Klik diceroboh, CIMB Bank Berhad dalam satu kenyataan menegaskan portal perbankan itu dijamin selamat dan semua transaksi pelanggan terus dilindungi. Bank itu menjelaskan pihaknya telah memperkenalkan beberapa langkah tambahan untuk meningkatkan keselamatan transaksi CIMB Klik hujung minggu lalu.
Antara ciri tambahan adalah memastikan sistem dapat menampung kata laluan yang melebihi 8 aksara dan sehingga 20 aksara. CIMB juga telah menambah langkah keselamatan reCAPTCHA pada CIMB Click untuk memastikan pengguna bukan bot. Pelanggan yang mempunyai sebarang pertanyaan boleh menghubungi talian tertera. Aliran masuk dana asing dijangka bertambah baik pada minggu berikutnya seperti yang ditunjukkan melalui kemasukan sebanyak 123.3 juta ringgit dana asing pada Khamis lalu. Menurut Ketua Penyelidikan Inter-Pacific Securities Number Berhad, Pong Teck Siu, kemasukan tertinggi sejak 8 November ini menunjukkan dana asing melihat Malaysia lebih positif dan akaun semasa negara lebih konsisten. Dalam laporan penyelidikan itu, kemasukan dana yang tinggi itu membantu menurunkan aliran keluar bersih dana asing minggu sebelum itu sebanyak 181.1 juta ringgit. Dan aliran kemasukan dana baru-baru ini menunjukkan bahawa Malaysia adalah satu daripada beberapa pasaran pesat membangun yang secara konsisten merekodkan lebihan akaun semasa. Sejak 20 tahun lepas, negara tidak merekodkan sebarang defisit akaun semasa. Bermakna bahawa keadaan pasaran yang baik sesuai kemampuan kita, tidak terlebih belanja dan tidak terlebih import. Pong juga berkata bahawa pelabur tidak terkesan dengan perkembangan semasa yang menyelubungi tabung haji TH dan tidak mengurangkan pendedahan kepada pasaran ekuiti kerana melihat pasaran secara keseluruhan. Untuk masa hadapan, Pong berkata pasaran akan memantau perkembangan perang perdagangan Amerika Syarikat China. Laporan sukan pelumba Capri Muhammad Hafiz Nur Azman yang meninggal dunia semalam selamat dikebumikan. Muhammad Hafiz maut selepas terbabit kemelangan pada perlumbaan pusingan terakhir kejuaraan Capri AEM Malaysia Petronas di Bandar Penawar di Johor. Jenazah disolatkan di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Simbang Pulai, Perak dan disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Karyah Masjid berkenaan. Hafiz disahkan meninggal dunia pada kira-kira jam 4 petang sejurus tiba di Hospital Kota Tinggi Johor. Jenazah dibawa ke Simpang Pulai sekitar jam 5 pagi tadi. Hafiz, 22 tahun yang baru tamat menjalani latihan amali sepatutnya menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dalam jurusan kejuruteraan mekanikal otomotif di Politeknik Ungku Omar Ipoh. Beliau merupakan anak kepada bekas pelumba Nur Azman Ahmad Darus dan mewakili Petronas Racing Team CKJ dalam kategori CP150. Dalam perlumbaan itu, Hafiz memulakan perlumbaan dari petak pertama. Dan sementara itu, Persatuan Automobil Malaysia AEM akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bagi menyiasat insiden yang meragut nyawa Muhammad Hafiz di Bandar Penawar, Johor semalam. Pengerusi AEM Tunku Datuk Muzaffar Tunku Mustafar menerusi satu pernyataan berkata, jawatan itu akan ditubuhkan selepas pihaknya menerima semua dokumen berkaitan membabitkan insiden pelumba Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing itu. Untuk rekod, ini adalah insiden kebalangan jiwa kedua membabitkan pelumba Capri selepas pelumba kelas C150 Nur Izman Ismail meninggal dunia pada sesi ujian masa di Bandar Baru Kijal, Kemaman, Terengganu, Mei lalu. Menjadi pemimpin bukan setakat memberikan arahan, namun salah satu ciri kepribadian diri terhasil daripada amalan mulia yang sentiasa diterapkan sepanjang kehidupan. Visual Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov secara santai bertemu rakyatnya mengakhiri Buletin 1.30. Terus ikuti Buletin TV3 di platform YouTube dan media sosial kami. Saya Fatin Hamimah Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.